Untuk pendahuluan, maksud lambakan menurut Kamus Pelajaran Asing Kedua iaitu sesuatu yang terdapat dalam jumlah yang sangat banyak. Manakala warga asing ialah kedatangan sekumpulan manusia atau seseorang dari sesuatu negara ke negara dengan tujuan yang tertentu. Oleh itu, lambakan warga asing menunjukkan warga asing yang terdapat di Malaysia sudah terlalu ramai. Warga asing juga dikenali sebagai asing yang dikategorikan kepada dua kelompok, iaitu pendatang asing yang sah dan pendatang asing tanpa izin. Pendatang asing yang sah ialah orang yang mendapat keizinan dari negara yang ingin dilanjut berdasarkan akta dan peraturan yang ditetapkan. Manakala pendatang asing tanpa izin adalah seseorang yang tidak mendapat keizinan dari negara tersebut dan memasukinya secara haram. Untuk punca pula, isu hangat tentang warga asing ini telah disuarakan oleh penduduk Kampung Baru Kuala Lumpur yang berharap sangat isu ini dapat ditangani dengan segera dan dipandang serius. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar yang juga Ahli Parlimen Titi Wangsa, Datuk Seri Rina Harun, berkata beberapa isu yang kerap dibangkitkan penduduk mengenai warga asing, antaranya berkenaan isu monopoli dalam sektor perniagaan, isu keselamatan dan masalah sosial. Tambah Rina lagi, beliau menyatakan isu lambakan warga asing di Kampung Baru sudah berlarutan sejak beberapa tahun yang lalu. Dia ada antara mereka yang sudah berkahwin dengan rakyat tempatan dan mempunyai keluarga sendiri di Malaysia. Malaysia kini dianggarkan mempunyai 2.2 juta orang tenaga kerja warga asing berdaftar, manakala 3.3 juta orang lagi adalah tenaga kerja asing yang tidak berdaftar atau lebih dikenali sebagai pendatang asing tanpa izin. Kemungkinan besar jumlah warga asing yang sebenar adalah lebih daripada jumlah yang dinyatakan sebentar tadi. Anggaran jumlah ini juga tidak termasuk di kalangan pelancong mewah yang datang ke Malaysia dan tidak mahu pulang ke negara mereka sehingga memiliki rumah dan identiti pengenalan diri yang palsu. Manakala rakyat Malaysia kini pula dianggarkan sebanyak 32.8 juta orang, di mana ia membuktikan bahawa Malaysia mempunyai pendatang yang sangat ramai. Lambakan warga asing yang terlalu ramai ini boleh menimbulkan pelbagai beban, antaranya beban sosial, kadar jenayah yang semakin meningkat, saingan kerja jabatan, beban tanggungan kesihatan dan pendidikan, seterusnya keselamatan dan kesejahteraan negara. Oleh itu, kami sekumpulan bersetuju untuk mengangkat isu ini sebagai tajuk perbincangan kami. Faktor pertama warga asing datang ke Malaysia ialah faktor ekonomi. Malaysia sentiasa berada dalam keadaan yang aman dan damai. Keadaan ini menyebabkan ekonomi di negara kita berkembang dan menarik lebih banyak pelabur melabur di negara kita. Pelaburan ini menyebabkan bidang-bidang tertentu berkembang dengan pesat dan memberi peluang yang lebih besar kepada semua masyarakat. Secara tidak langsungnya, pemindahan tenaga buruh dan peluang pekerjaan dalam bidang-bidang tersebut meningkat. Dengan ini, warga asing tertarik datang ke negara kita. Selain itu, faktor yang menggalakkan kedatangan warga asing ialah faktor kemiskinan. Warga negara-negara lain seperti Indonesia, Vietnam, Cambodia, India dan Bangladesh sentiasa berada dalam keadaan kelaparan dan kebuluran akibat kekurangan makanan dan tiada punca pendapatan. Terdapat juga ramai penduduk negara-negara ini masih tinggal di tepi jalan, bawah jambatan dan kebanyakan mereka tidak menerima pendidikan yang formal. Mereka juga berisiko tinggi menghadapi penyakit kerana sentiasa terdedah dengan keadaan yang tidak bersih secara langsungnya. Situasi ini menggalakkan mereka meninggalkan negara asal mereka. Faktor yang seterusnya ialah kestabilan politik di negara asal. Ketidakstabilan politik berlaku disebabkan oleh konflik politik dan peperangan dalam negara asalnya. Situasi ini menyebabkan penduduk di negara ini memilih untuk melarikan dirinya kepada negara aman damai demi mempertahankan nyawa mereka dan mengubah nasib mereka. Sebagai contohnya, konflik Rohingya yang berlaku di Myanmar menyebabkan mereka terpaksa menderita kekejaman dan penindasan daripada kerajaan. Sebahagian mereka memilih berpindah ke Malaysia kerana keadaan Malaysia lebih stabil dan banyak peluang pekerjaan berbanding negara lain. Faktor yang keempat ialah sikap majikan dan pengusaha di Malaysia. Kebanyakan majikan dan pengusaha lebih suka mengambil warga asing sebagai pekerja atau buruh mereka. Hal ini kerana kos mengambil warga asing sebagai pekerja adalah lebih murah berbanding pekerja tempatan. Tambahan lagi, warga asing lebih rela melakukan kerja yang berat dan mengambil masa yang berpanjangan berbanding penduduk tempatan. Dengan ini,
Majikan dan pengusaha dapat mengurangkan kos pengelolaan dan meningkatkan keuntungannya. Faktor terakhir ialah perbezaan nilai mata wang antara negara. Jumlah pendapatan yang diperolehi oleh warga asing ketika bekerja di negara-negara maju ataupun negara-negara yang sedang membangun seperti Malaysia adalah beberapa ganda kali daripada kadar pendapatan di negara asal mereka. Secara tidak langsungnya, ia menghasilkan pendapatan yang lumayan kepada warga asing. Dengan ini, warga asing dapat mengirim sebahagian wang daripada pendapatan mereka ke negara asal mereka untuk mengira keluarga mereka. Kesan positif yang pertama ialah mempercepat proses pembangunan Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang membangun dan memerlukan banyak tenaga kerja bagi memajukan pembangunan negara. Kemasukan warga asing dapat membantu dalam peningkatan produktiviti negara kita, maka proses pembangunan Malaysia dapat berjalan dengan lancar. Seterusnya, kedatangan warga asing ini dapat mengatasi masalah kekurangan pekerja yang dihadapi oleh Malaysia hari ini. Kebanyakan rakyat Malaysia yang mengalami pengangguran sentiasa menggunakan alasan bahawa tidak berminat untuk bekerja dalam bidang 3D, iaitu difficult, dirty and dangerous dalam bahasa Inggeris. Kemasukan tenaga buruh asing berjaya mengisi kekosongan pekerjaan di Malaysia, terutamanya sektor-sektor yang melibatkan 3D. Kesan positif yang terakhir ialah pertukaran teknologi. Kedatangan tenaga buruh dari negara asing banyak menguntungkan Malaysia kerana kepakaran dan teknologi yang tinggi dapat dipindahkan oleh golongan profesional asing kepada rakyat Malaysia. Dengan ini, kualiti produk-produk penghasilan Malaysia dapat bertambah baik dan lebih berdaya saing di pesada dunia. Kesan yang pertama adalah peningkatan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia. Kedatangan warga asing semakin meningkat hari demi hari. Ini menyebabkan lambakan warga asing yang berada di Malaysia. Hal demikian kerana didorong oleh faktor pekerjaan yang ada di Malaysia. Kini, warga asing memonopoli hampir kebanyakan pekerjaan. Contoh sektor pekerjaan warga asing seperti sektor peladangan, sektor pembuatan, sektor perkhidmatan dan sektor pembinaan. Dalam sektor pekerjaan ini, majikan cenderung untuk mengupah pekerja asing berbanding warga tempatan kerana sebahagian besar pekerja asing adalah tidak mahir dan sanggup menerima upah yang rendah. Ini boleh membantukan pertumbuhan upah dan menyekat pekerja tempatan dalam proses tawar-menawar upah, lebih-lebih lagi sekiranya pekerja asing itu berganti kepada pekerja tempatan. Kesan yang kedua adalah penyebaran penyakit berisiko. Kemasukan warga asing juga mengancam kesihatan rakyat Malaysia secara tidak langsung. Walaupun ramai pekerja asing yang mempunyai permit yang sah untuk menjalani pemeriksaan kesihatan untuk bekerja di negara Malaysia, tetapi hakikatnya adalah bahawa ramai pekerja asing yang melakukan penipuan mengenai status penyakit mereka. Contoh penyakit yang berisiko yang boleh dibawa oleh warga asing ialah sifilis, HIV, AIDS, hepatitis B dan juga kusta. Oleh itu, pekerja tempatan yang bergaul dengan pekerja asing ini kemungkinan besar boleh berjangkit dengan mereka. Kesan yang ketiga adalah isu masalah bahasa. Rusmo dan Adonaski ada menjelaskan bahawa masalah bahasa yang sedia ada dalam kalangan pekerja asing menyebabkan ada menyentuh setengah aktiviti yang melibatkan dengan pematuhan keselamatan dan kesihatan pekerja. Komunikasi adalah perkara penting ketika kita mahu menyampaikan maklumat kepada orang yang berada di sekeliling. Apabila maklumat tersebut gagal sampai kepada orang yang seharusnya, ia dapat menyebabkan pelbagai masalah yang dapat mempengaruhi masyarakat sekitar. Kedatangan warga asing, terutamanya buruh asing dan pendatang asing tanpa izin parti semakin hari semakin meningkat dalam memenuhi sektor pekerjaan di Malaysia, menyebabkan wujudnya kebimbangan dalam kalangan rakyat Malaysia. Golongan belia di dalam negara ini masih berminat dan mampu bekerja di dalam sektor 3D, iaitu dirty, difficult and dangerous atau dalam bahasa Melayunya, kotor, sukar dan bahaya. Namun begitu, menurut pekerja binaan warga tempatan, majikan lebih berminat untuk menggaji pekerja asing dengan alasan tertentu, sekaligus menafikan hak penduduk tempatan untuk mendapatkan pekerjaan. Hal ini adalah kerana pekerja asing sanggup menerima upah yang lebih rendah dan sanggup bekerja lebih masa. Jadi, hal ini dapat menjimatkan kos pengeluaran. Oleh yang demikian, langkah yang diambil adalah dengan menggantikan pekerja warga asing dengan golongan penganggur di dalam negara, terutamanya golongan gelandangan. Sebagai contoh, Kementerian Wilayah Persekutuan telah memulakan inisiatif mengambil golongan gelandangan untuk bekerja dan mengurangkan penggunaan pekerja asing di pasar-pasar di wilayah persekutuan. Justeru, dengan adanya pekerjaan, hal ini dapat membantu rakyat tempatan, terutamanya golongan gelandangan. Langkah yang kedua adalah pengurusan tenaga kerja asing haruslah dikemaskinikan.
pihak kerajaan harus memberikan fokus lebih khusus untuk menangani isu berkaitan permasalahan warga asing, terutamanya berkaitan dengan kebanjiran warga asing tanpa izin, iaitu parti, dengan membuat pemeriksaan di semua premis untuk mengesan sama ada majikan menjaga kebajikan pekerja asing. Hal ini bertujuan untuk memastikan majikan mentaati arahan yang ditetapkan, termasuklah persekitaran kesihatan di kawasan tempat kerja. Selain itu, kerajaan haruslah mewujudkan satu jabatan khas yang boleh mengawal dan memantau keberadaan mereka, iaitu pekerja asing, semasa bekerja di dalam negara Malaysia selepas tamat tempoh visa. Hal ini adalah kerana terdapat pendatang asing yang menghiraukan dan mengambil langkah keselamatan untuk terus tinggal di dalam negara walaupun sudah tamat tempoh visa. Ini merupakan satu kesalahan kerana boleh timbul masalah, iaitu bekerja dalam status pendatang haram pula. Buruh asing yang ingin datang ke Malaysia haruslah menjalani proses saringan di negara asal masing-masing supaya tidak timbul masalah selepas berada di dalam negara ini. Langkah yang ketiga adalah dengan memperketatkan kawalan dan pengawasan di sepanjang pesisiran pantai. Kemasukan warga asing, terutamanya parti, tertumpu di kawasan sempadan perairan negara. Mereka cuba memasuki sempadan negara secara senyap tanpa pengetahuan pihak berkuasa untuk mencari sumber pendapatan. Oleh yang demikian, negara Malaysia telah melaksanakan beberapa kawalan operasi terutama di kawasan sempadan perairan untuk mengekang daripada kemasukan parti secara haram. Antara operasi kawalan yang dilakukan adalah Ops Benteng, Ops Keris Parang, Ops Kerangka, Ops Suluh Kenyalang, Ops Jaga Kawan dan Ops Batas. Sebanyak 14 parti ditahan, sebuah bot dan 6 kenderaan dirampas melalui Ops Benteng pada 28 Oktober 2020. Menteri Kanan Keselamatan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, selain mengekang jenayah rentas sempadan, tumpuan pemantauan dan penguatkuasaan juga untuk mengekang penularan wabak COVID-19. Beliau juga berkata, kerajaan kini memfokuskan untuk mengambil tindakan mengusir berbanding membuat tangkapan ke atas parti yang cuba membolosi sempadan negara menerusi Ops Benteng.